Okay. Saya nak invite Hawa, Mak Siti untuk naik ke atas sekejap. Ini masalah dia lain pula. Ini kes lain. Alright. Kenalkan diri Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa. Saya anak Mak Siti. Senang je. Saya anak Mak Siti. Siapa tahu brand Mak Siti yang kat tangan? Oh tahu, ramai orang tahu tapi saya tak jumpa barang dia. Itu komplain orang kan, frustration ni. Okay, let's start. How long dah bisnes ni? Alhamdulillah kita hampir menuju ke 40 tahun. 40 tahun. Saya sendiri dah run hampir 15 tahun. 15 years you dah run. 15 years. Sebelum you berada dalam Titan, berapa tahun dah tu? You baru Titan berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. 17, 18, 19. Betul. Betul? Betul. 2016 berapa sales you? Dalam 6 million. 6 million. Betul. So you punya sales dah start Betul. for so many years. Betul. Itu masalah dia. Ni masalah ni family legacy tuan-tuan. Siapa sini yang bawa family legacy, ini kes yang paling menarik. So business dia start 5-6 juta, 5-6 juta, 5-6 juta. Betul. Apa yang berubah hari ni? Selepas 3 tahun Titan. Selepas 3 tahun, I remember the first Session session dengan Doc Nama Titan. Doc kata saya perlukan lebih kurang 3 tahun, which is very true. I think I need more than 3 years. Banyak benda berubah, especially sales and being a business. The brand to become brand leadership. Banyak Doc. Alhamdulillah, thank you. 3 years versus 30 over years. Betul. Okay, why don't kita share dengan dia orang? Apa 3 tahun ni yang you buat yang membawa kepada perubahan? Okay. Which kita boleh start dengan soalan yang you tanya saya dekat ICM mana saya tak ingat. Patut tak saya tukar packaging semua barang saya? Saya nak you dengar soalan ni. You all balik ni akan ada idea nak tukar packaging. Okay? So itulah soalan dia masa ICM tak tukar mana? Phuket ke mana tak? The first ICM semasa di Penang. Di Penang? Di Penang. You tanya soalan tu? Betul. Kan? Betul Doc. Saya nak tukar packaging semua, packaging Betul. Mak Siti. Betul. Itu moment. Itu adalah moment realization saya yang saya Itulah rasa. first moment dia kena marah. Betul. Saya ingat benda tu sampai sekarang. Izinkan saya share. Sebab kita selama lebih 30 tahun, kita seek advice. Sebab kita ialah SME. The only agency yang kita mungkin refer adalah agensi kerajaan. Saya minta maaf dululah kalau saya mungkin terlepas cakap atau sebagainya. Tapi adakah mereka orang yang tepat untuk kita rujuk dan adakah mereka yang berbisnes juga? Most common mistakes kita di luar sana apabila tiada guru adalah kita akan rasa kenapa produk aku ni tak laku? Adakah sebab produk ni tak attractive, tak cantik? Adakah sebab benda-benda yang mungkin appearance of the packaging, rasa ke ataupun seumpamanya? Tapi sebenarnya And for your information, Hawa ada MBA, okay? From Australia. So this very interesting case. Sebab dia patut bawa case ni ke MBA dia dulu tak buat. Kan? betul tak? Kan? Dia patut bawa Betul. case ni pada lecturer you buat thesis Betul. kan? Kita Betul. apa? Teruskan. Lepas tu? So itu adalah masalah yang kita semua akan tanya, kenapa tak barang kita ni lambat jalan dan sebagainya. So you ada idea tu datang dari mana? Tukar packaging tu? Idea tu datang sebenarnya, itu adalah common persoalan Dok. Saya rasa SME kat luar sana yang hadapi. Apabila Produk tak laku atau tak sales tak produk naik? dia mungkin tak laku, tapi sebenarnya itu bukanlah masalahnya. Masalah saya yang Dok buat saya terhantuk adalah distribution kita tak sampai ke tangan mereka yang betul-betul nak barang kita. Orang cari tak jumpa, kemudian dia start to switch kepada brand lain. Okay, pause. So ini sesi pertama tau masa saya dengan dia di ICM. You nak dengar tak ni? So masa tu kita jenis ramai-ramai lah. ICM kita one-on-one ni orang ramai. Tak macam sekarang, seorang-seorang bilik yang tertutup. Ini zaman yang you pegang mic kat depan, you tanya soalan, semua orang dengar. So dia datang dengan semangat, bawa design dia. Aku ingat lagi,
Lepas tu dia cakap, saya nak tukar saya punya packaging. Wah, terbaik kat situ. Nak tukar packaging. Aku cakap, ha? Kenapa kau nak tukar packaging? Masalah dia bukan packaging. Duit yang bertukar packaging ni patutnya kau tambah van sales, distribution. Itu masalah kau. Tapi sebab otak dia fikir packaging. Kalau dia spend duit kat packaging, membazirlah duit dia. Faham tak? Sebab itu bukan masalah dia. Macam mana saya tahu? Sebab saya dah research. Bungkusan kari yang paling hodoh sekali, brand lain, boleh jual sangat banyak. Termasuk bukan masalah packaging. Pasal produk tu ada available dekat banyak tempat. Dan produk dia tak ada dekat banyak tempat. Jadi adakah patut dia spend packaging? Itu keputusan yang salah. So saya terus cakap dengan dia, itu bukan masalah you. Masalah you distribution. Betul tak? Saya dah masa tu, saya bawa all my designs. Dahsyat tu. Memang dah final dah dok. After Kos tukar packaging kalau buat masa tu berapa? Okay, kos satu produk RM20,000. RM20,000. Bayangkan kalau saya ada dalam 7 produk, saya akan invest hampir RM140,000 just untuk tukar appearance of the packaging. Belum campur nak introduce pada orang lagi. Belum campur kos nak introduce, Beritahu ambil kita masa. tukar packaging. Betul. Sebab barang kami ialah barang komoditi, nak tukar persepsi. Ialah packaging tu dia dah jumpa berpuluh-puluh tahun macam tu. Tiba-tiba kita nak tukar sikit, dia ialah satu benda yang sensitif yang Betul. mungkin akan buat orang withdraw untuk pilih Betul. produk tu. Dia Bos, akan saya nak bagi contoh. Pernah tak makan satu produk macam maruku dalam plastik putih ada gambar baby? Popo ke apa benda? Siapa pernah tengok kat tangan? Oh, korang tahu. Kalau dia dah tukar packaging berkali-kali, korang mungkin tak ingat. Baby tu daripada kecil tak besar-besar. Kita mungkin dah besar. Packaging dia macam tu lah cenonet dia. Cuma sekarang dia ada packaging besar sikit, tapi baby tu besar sikit, tapi isi dia tetap sikit. Dan dia tak tukar packaging. Sebab dia tak nak dia tukar packaging, orang ingat dia barang lain. So dia stay lah dengan packaging tu sampai sekarang, tapi jualan dia berjuta sebulan. betul tak? Kan? Betul. Okay, continue. So yang popo tadi tu hanya guna 2 color saja. 2 color, merah. Sampai bila-bila saya tak tahu dia nak tukar ke tidak. So itu adalah learning point saya yang pertama yang membuatkan saya rasa macam wow. Dan saya save a lot of money because of saya dengar advice doc. Dia pada saya investing in Titan bukanlah sebenarnya spending duit besar saja. Tidak, dia sebenarnya malah savekan kos kita sebenarnya. Daripada membuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan. Yang kita rasa macam, oh betul lah ni. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang mungkin mistake kita akan buat. Itu my first lesson, cost saving. Before Titan, you nak refer dengan siapa? Okay, Kalau you ada masalah ke whatever, you akan refer dengan siapa? Saya sebelum Titan, saya ada ayahanda saya lah. Ayahanda. Tapi dia pun dah tak, dah tak run the factory. So saya punya gigih nak mencari ilmu tu sampai ke master. Sampai ke Australia nak cari jawapan ni? Betul, tapi mungkin pencarian saya tu last mungkin masa tu belum time dia ke mungkin, tapi saya amat bersyukur sebab Allah lorongkan saya dengan guru yang boleh bawakan saya kepada praktikal terus, bukan teori. Kadang-kadang tu dia mungkin macam, yelah saya bersyukur lah dok, saya bersyukur, Alhamdulillah. Okay. So first part adalah kita tahu isu dia distribution. Distribution. Betul? Betul. That was the first thing kita tackle. Betul dok. Then what do you do next? Okay. So kita nak refer pasal distribution ni untuk semua orang, faham? Distribution dalam business, marketing, dalam dunia marketing, dalam dunia business, benda yang penting adalah branding. Benda yang penting adalah marketing. Tapi branding ada, marketing tak ada, barang tak ada. Bukan, barang tu tak boleh distribute, tak boleh deliver. Betul. Orang tak dapat, you fail. That's the reason why jalan dia sama ada you guna stockist agent sebagai distribution channel. Boleh faham tak ni? Atau macam case Smart City, dia ada distribution kepada outlet, Betul. hypermarket, everything, tu distribution dia. Atau you buat online delivery macam Amazon. Atau deliver as a physical delivery sendiri. Kalau dia melibatkan produk tu physical. Faham tak faham ni? Delivery. 3 benda ni sangat berkaitan. Branding, marketing, distribution.
You kena solve 3 benda ni. Dia bukan marketing tu aku buat je marketing barang tu semua ni, tak. Distribution juga bermaksud inventory, everything management kena betul. Stocking kena betul. Stocking bukan stocking. Stocking tu maksudnya stock you ni kena manage dengan baik. You kena tahu nak gauge barang ni pada level mana sebelum dia habis betul, nak kena order. You kena nilai time frame dia. Kalau tak, you terorder lebih, you terorder kurang, dia akan buat nanti duit you stuck. You faham tak saya cakap apa ni? So semua game ni, that's why kena faham the game. Okay, continue. So selepas saya tahu isu tu, saya mula betulkan kat mana saya perlu fokus dulu. Sebab tanpa tahu kat mana nak fokus, kita akan distribute meraba-raban. So Dok bagi target kepada kami untuk distribute kepada 3 negeri. Sebab sebelum ni kita ada van sales. Dia ada kenderaan yang mana dibawa ke mana-mana, tapi kita tak hadkan kat mana kita nak fokus dulu. So akibatnya bila van sales tu mungkin dia berhenti, kita ada masalah untuk servis balik. So sekarang ni kita dah tahu kat mana yang kita kena fokus dulu untuk tempoh beberapa tahun. Kemudian kita akan betul-betul fokus, matangkan area tu, dan only kita akan start to buka area lain sebab kita tak nak. So let me explain. Ini ada kaitan dengan 2 benda. Siapa nak dengar kata CI? Tak nak dengar sudahlah. So nak kata CI. This real case. Ni 2 case, sama dengan Hasbullah punya case, sama dengan ni punya case. Bajet dia tak banyak. Dia SMB. Dia nak kena van sales ni pergi kedai ke kedai, pergi ketuk. Van sales dia mungkin ada 10 je. Adakah logik dia buat office dia Batu Pahat, dia hantar van sales dia pergi ke Perlis? Saya tanya you all. Dia ada 10 je van sales, ada patut dia hantar van sales ni duduk kat Perlis? Dia boleh hantar. Orang tu boleh servis sekali. Mampu tak dia servis lagi? Itu isu dia. Belum campur kos minyak, kos tol, dan penatnya orang tu jauh daripada keluarga. Semua isu tu. So apa saya advise dengan dia? Pada Mak Siti ataupun pada Hawa, fokus tempat yang paling dekat wilayah yang terdekat. Bila you boleh kuasai kawasan you, wilayah you, dia ambil 3 negeri masa tu. Dia pilih 3 negeri. You kuasai, satu, senang nak hantar, senang nak servis, senang nak follow up, senang kuatkan brand you, buat duit gila-gila, then baru you expand you punya van sales. Itu strategi yang saya advise dia. Dia exactly sama advice saya bagi pada Hasbullah bila dia buat FB ads. Jangan buat FB ads satu dunia, satu Malaysia. Pada waktu dia mula-mula start tu, masa mula-mula nak build up tu, saya kata fokus certain tempat. Saya tanya, manakah kawasan paling tinggi sales order? Dia kata Lembah Kelang. Mana area paling tinggi Lembah Kelang? Dia kata Putrajaya. Tembak semua ABS Putrajaya. Gunakan semua resources, tangkap Putrajaya. Jangan spend tempat lain, saya cakap. Sampai orang Putrajaya, semua orang kenal Hasnuri. Walaupun dia duduk kat kota tinggi. Sales dia 15 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Kau duduk kat Putrajaya, boleh tentu sales kau 5 juta. You faham tak apa saya cakap? This called strategy. Sebab saya sekolah Cina, saya belajar ni Sun Tzu Art of War. Okay, dan salah satu terma bahasa Inggeris yang dipanggil sebagai low hanging fruit. Buah ni, pokok ni atau pokok anggur ni, ramai orang cuba tangkap buah yang tinggi-tinggi yang jauh. Sedangkan buah yang rendah ni lah yang senang kau petik-petik macam ni, kau tak nak petik. Kau sanggup panjat tinggi-tinggi, kau nak panjat yang paling jauh, yang paling atas. Dalam bisnes, tangkap apa yang senang tangkap dan buat duit dulu. Faham ke faham? Kalau orang yang tak ada pernah bisnes, that's why saya advise, jangan buat bisnes baru. Ambil bisnes orang lain yang dah buat, jadi agent, jadi stokis. Ambil dulu dan buat. Bila you dah dapat momentum, you faham ke whatever, satu hari nanti you boleh decide nak buat sendiri ke apa. That's my style. Buat duit dulu. Itu rules dia. Lebih cepat you buat duit, lebih cepat you yakin. Betul. Kan? Betul. You nampak je outcome, you lebih yakin. Betul tak? So what happened lepas tu? You fokus 3 negeri. Okay, so saya fokus 3 negeri. Pada masa yang sama, saya dah start to run billboard. Okay. Dan start to run radio. Pada masa sama saya FB ads kan. Pada masa yang sekali. So this was early this year. Early this year. So something happened, kita
Saya tunggu dia 2 tahun tuan-tuan untuk suruh dia buat billboard ni. 2 tahun. Saya pula, saya ada timing. Bukan saya punya timing, dia punya timing. Saya tengok kat mana momentum dia, production barang sentiasa tak cukup. Itu semua kita kena fix. So ambil masa. You see, kita beli rumah lama 40 tahun, kita nak renovate dengan beli rumah baru nak bina. Mana satu lebih senang? Rumah baru senang. Rumah lama ni tuan-tuan, dah 40 tahun, kau nak repair dia macam-macam. Cost dia lagi tinggi, headache dia lagi banyak. Tapi tak apalah, saya ada masa nak layan. Okay. So ambil masa 2 tahun untuk layan macam-macam benda nak di repair kan. Bukan perfect, but at least dah ready. Saya cakap dengan dia, Hawa, nak tak kita blow tahun ni? Main billboard. Okay, ingat billboard je. Main radio, ambil kau. Main FB ads. Serentak saya cakap. Kita tengok apa jadi. Saya tahu apa akan jadi, tapi biarlah dia pening. Tapi alhamdulillah dia dengar cakap. Dia dengar cakap, dia buat. I think this year the first time we made sales break. Alhamdulillah sales this year dah break. Untuk rempah saja alhamdulillah kita dah I think 7.4 million. 7.4 juta first time. 7.4 juta. Ya. Kan? Alhamdulillah, thank you. Impact dia. Selama ni orang tak nampak brand tu. Orang tak tahu pun dia wujud. Orang tahu tapi orang tak perasan. Hari ni kalau masuk Johor nampak muka dia kat situ. Kan? Muka dia, betul-betul muka dia. Kat situ, Rempah Mak Siti. Betul. Kan? Kita tulis apa? Kita tulis Mak Siti ke? Ingat masakan mak, ingat Mak Siti. Ingat masakan mak, ingat Mak Siti. Ya. Sebab Mak Siti ni brand ni sebenarnya dulu mak-mak kita semua, orang atas semua pakai. Kalau dia tahulah, selain daripada brand lain, yang tengok Hindustan suka tengok brand lain. Kan? So saya cakap kita boleh beat semua brand tu satu hari nanti, jangan risau. You know? Saya suka pegang prinsip ni, pupuk weighing. Pupuk weighing. Perlahan-perlahan, step by step, insya-Allah kita akan menang. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. You know? Kalau dia boleh habiskan 36 tahun buat apa-apa, entah apa salahnya sabar sikit. 3-4 tahun ni bina benda ni. Betul tak? InsyaAllah. So how do you feel? Apa beza antara you bina bisnes tu dengan bina bisnes sekarang? Sekarang saya sangat confident sebab saya dah ada 10-year plan. 10 tahun punya plan? 10 tahun punya plan. Dan saya sangat rasa secure. Saya tahu ada kat belakang saya ada source yang sangat kuat, iaitu mentor saya. Saya sangat confident. If anything yang kalau saya ragu-ragu, saya terus tanya. Dan Dok ajar saya juga untuk berfikir. Dan Dok juga ajar, bukan saya saja tapi tim-tim saya, sebab itu benda yang sangat mahal. Kita founder kadang-kadang tim tak nak dengar. Dok sekolahkan kita punya tim. Sebulan sekali saya ada sesi dengan tim semua Titan. Saya bercakap dengan tim dia orang sendiri dan sekolahkan sekali. Yang paling baru ni paling ganas lah, saya sekolahkan dia orang. Betul. Itu sangat mahal tuan-tuan. Itu memang sangat mahal. Sebab bila Dok advice kita, dia nak kita juga tengok macam mana kita handle tim kita, dan dia nak kita copy macam beliau dan kita kena teruskan macam tu. Itu sangat mahal. Okay. In fact sekarang saya tengah cuba nak securekan financing untuk dia buka kilang baru. Saya punya goals nak capai 10 juta insya-Allah. Saya tengah usahakan guna apa kabel yang saya ada, insya-Allah. Insya-Allah dapat. Insya-Allah. In fact dah ada orang nak invest company dia dah. Ada orang nak invest company dia, ada orang nak invest company Cik No, dah ada dah. Semua dia orang tengah belum bincang, tak sempat bincang. Ada yang nak bagi 5 juta. Seriously. Tunggu dia kata ya je. Tapi saya tak cakap lagi. Saya fikir dulu. Sebab nak ambil orang punya duit ni kita kena fikir. Kan? Betul. Bila dah ambil, mana kita dah setuju, betul, dia satu tanggungjawab. Saya tengah deal. Memang betul-betul dah ada orang yang nak invest. Tapi saya minta 10 lah untuk Mak Siti, saya minta 5 untuk Cik No. Dia kata nak 1 je, saya bagi 5 nanti insyaAllah. Saya cuba dapatkan. Itulah apa yang saya nak buat. Bila you ready to grow, kita nak invest. So dia akan buka new factory insyaAllah. InsyaAllah. Di? Tak jauh daripada kilang kita yang sekarang. Kita berharap benda ni bukan hanya untuk 40 tahun tapi untuk lagi 100 tahun, 300 tahun. Sebab rempah ialah makanan komoditi, semua orang pun perlukan rempah. Saya harap benda ni insyaAllah dia akan Dok juga berharap benda ni. Saya sangat berharap, cita-cita saya adalah untuk
merealisasikan impian dok untuk IPO sebab saya dah second generation and going to third generation bukanlah senang. I think it's going to be sangat challenging. That's why saya rasa Saya modelkan dia, saya cakap kita nak jadi lebih baik, lebih bagus daripada Adabi. Yang Adabi is berhad company. But saya percaya kita boleh bawa dia lebih daripada Adabi. InsyaAllah. oh, thank you dok. Nothing wrong with Adabi, but as a smart city, kita modelkan dia dan kita nak buat lebih besar daripada dia. I know it's possible. Sebab rempah kari adalah satu benda yang satu dunia orang makan. Betul. You know, actually there's something yang saya akan buat dekat India untuk create connection untuk dia. Wah, terima kasih dok. Macam mana nak bawa balik brand ni ke tanah dia, tanah India. That's why saya ada kawan saya datang daripada India hari Ahad lepas. Dia ajak saya dinner, kita bercakap dan dia invite saya ke India for some reason. Ya Allah memang atur saya semua benda tu macam serentak memang untuk rezeki untuk Titan yang mana yang nak expand. Terima kasih dok. Dia ni adalah partner kepada, dia adalah anak didik kepada partner kepada George Soros, Wow. billionaire. So dia tak ada isu pasal funding. Wow. Itulah kes-kes pelik yang saya ada sekarang. Saya orang macam okay. Ini tak dapat kat luar ni. Ha? Orang tak dapat keluar. Macam mana? Tak dapat dekat luar dok. You know, this kind of networking. Saya bersyukur lah saya dapat peluang-peluang ni. Mungkin some of you tahu saya ada orang yang handle duit Lee Ka-sheng, few billion, you know. Kawan classmate saya baru dapat funding 1 billion untuk investment. Masalahnya Titan ni atau semuanya bisnes, korang tak layak terima, tu je masalah dia. Tax tak ada, account tak ada, cukai tak buat. Bukan Titan lah, ramai orang berniaga kat luar ni tak proper. Macam mana orang nak invest? Minta account tak ada, audit tak buat, kan? Ada salah satu Titan berapa hari lepas aku jumpa kes tu, account dia tak, belum lengkap, baru sampai 2015. So saya dah pitch dah, saya cakap company ni perlukan funding, tengok sekali alamak account sampai 2015 je. Terpaksa settlekan dulu baru kita boleh cerita pasal funding. Itulah isu orang Melayu berniaga ni kadang, kan? Yang dia tahu aku dapat duit, aku belanja habiskan. Aku dapat duit, aku belanja habiskan. Ni duit bapa aku yang bagi, kan? Dia tak faham prinsip. That's why siapa yang buat Super Supreme ni katakan, make sure hadir EFP. Itu termasuk dalam MMM punya package. Inclusive EFP, Entrepreneur Foundation Program, bulan 12. Jangan miss kelas tu kalau you nak play big game. Itu dah termasuk dalam package Super Supreme. Kita bagi you attend for free. Actually tak free tau. It's not free, kita bagi you, it's cost for us. Sebab kita faham, pandai marketing tak guna kalau tak pandai uruskan duit. Pandai marketing tak guna kalau tak pandai bina team. Tu EFP akan ajar you benda tu. Tuan Haji Nasrul akan guide you benda tu. We have been running this dan fix ramai orang punya isu pasal account, pasal cukai. Betul. Kan? My favorite subject. EFP, seriously powerful. Entrepreneur Foundation Program. Bodoh siapa miss kelas tu. Serius bodoh. Bodoh kali 70. Betul. Sebab you pandai buat duit macam ni, you pandai buat duit, account you tak betul, cukai tak buat betul. Hari ni you bolehlah spend duit tu. You beli kereta, katalah kereta mewah, you tak bayar cukai. You buat branding marketing bukan main power. Sekejap lagi tengok LHD yang kata you tak bayar cukai. Apa jadi? You kena kejar, nak kena berdenda, bayar penalty, macam-macam isu. You nak buat marketing pun you takut. Betul tak? Tapi kalau you bayar cukai, proper account, you buat branding marketing, you tak risau. Pasang billboard, check lah. Buat Ferrari, tak ada siapa nak tegur. Sebab apa? Dia check, oh dah bayar cukai. You faham tak? Kan, ini pembuat GTR orang nak kejar. Tapi dia bayar cukai, dia bayar cukai. Kan? Dalam Titan, prinsip penting bayar cukai. Itu prinsip penting. Sebab orang check, siapa Titan dia, bayar cukai tak? Orang yang tak puas hati akan check. Dia check seorang-seorang ni, siapa ni tak bayar cukai. Sengaja nak sabotage Tazizan saja. Biasa kita make sure orang tu masuk Titan ke apa ke, dia tak bayar cukai, kita akan advise, bayar cukai, buat ni, buat ni, buat ni. Betulkan. Bukanlah masuk Titan kena lengkap. Mungkin ada orang masuk tuan-tuan. Saya ada satu lagi kes menarik lah kejap lagi. Boleh tak saya share satu lagi kes? Malam ni aku ni macam tak ada kerja lain besok. Korang balik tidur, aku besok lagi kelas.
Okay, so saya ada satu case, but this very interesting. Bayar cukai ni. Kalau you tak bayar cukai, you akan takut nak buat branding marketing. You akan buat tu dalam bentuk macam pakai baju, macam muka cover, tutup. Ini bukannya sebab tu lah mula-mula tu dia pakai niqab, tak gurau-gurau. Okay. Okay. So tell me, how different now with your direction untuk Mark City? Okay, dulu kita adalah bina jual beli barang. Sekarang ialah Jual beli rempah kari. Jual beli rempah kari. Rempah sup. Bangun tidur nak jual rempah. Nak sebelum tidur proses rempah dulu. So berulang kali macam tu. So kami sekarang ialah untuk bina for 10-year plan. Dan bila Doc minta kita buat planning untuk financing, kita dah ada direction sangat jelas macam mana kita nak Projection. capai magic numbers kita, dan kita just going towards the direction untuk 2020. So masa tu kena disiplin lah untuk make sure the direction is according to what we plan. Itu sangat best lah, Dok. Good. So you ada direction. Ada direction, sangat penting sebab kita nanti kita dah penat berbisnes, kita lupa benda tu. Kita tak ada masa untuk spend So time. you dah ada ways lah. Dah ada ways, and that ways tim saya yang buat. Saya sangat amazing dengan diorang. Saya rasa mungkin saya tak perlu masuk lah, Dok. Kalau saya masuk nanti high wire. Kalau bila saya masuk office, diorang tak kreatif. Tapi bila saya keluar office, saya masa pergi New York the other day, saya minta diorang siapkan proposal. Saya kata dengan dia macam-macam pun kita siapkan. Balik tu dah siap, tinggal adjust sikit-sikit je. Dan saya rasa lepas tu saya rasanya macam itu menunjukkan dia suka you tak ada dalam office. betul. Kan? Bila you tak ada, dia tak ganggu kerja dia. Betul. Dia set target. You lah punca kehancuran bisnes tu Saya rasa sebenarnya. macam tu. Kadang-kadang you lah sebenarnya liability kepada bisnes you sendiri. Do you know that? Okay. Tim saya tu dia dah pergi dengan coaching Doc, all the classes yang Doc organize. So that's why bila kita bagi tahu kita nak apa, dia dah siapkan dengan baik. I think coaching your team, like I'm coaching your team and helping to coach you punya team or Titan punya team, I think benda tu satu breakthrough untuk kita kan. Betul Doc, sangat Doc. Last year kita buat, tahun ni kita buat. Tak ada orang yang care about a company, sebab bila ada advisor kat luar pun, dia akan bercakap dengan founder je, tapi dia takkan bercakap dengan team. Dan dia takkan care apa nak achieve in teams punya life, bukan hanya founders life ataupun companies life, tapi team Staff. punya life. Ya, staff. Betul? Great. Orang dapat something yang kata saya. Alright, tepuk tangan untuk Hawa.